jiran sebelah rumah. Banyaklah benda-benda macam ni dosa. Melihat orang perempuan dedah aurat ni, kita yang tengok ni pun berdosa. Kawan dedah tu telah lah. Kita hak tengok ni pun berdosa, tapi dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dia gugur, dia luruh dengan apa? Satu, keterangan dalam hadis, dia kata kita ambil ayat semayang. Luruh. Yang kedua, ayat yang kita baca malam ni. Apa dia? Kita ada ingat dalam hati kita, aku nak lari daripada dosa besar. Ingat nak elak dosa besar tu, Allah gugurkan dosa kecil. Berdasarkan ayat surah An-Nisa yang kita baca pada malam ini. Firman Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan janganlah kamu cita-cita, yakni iri hati akan barang yang kurnia Allah Ta'ala dengannya setengah kamu akan setengah daripada pihak dunia ataupun pihak agama, supaya tidak membawa kepada berhasad-hasad dan bermarah-marah. Ni Allah nak bagi tahu. Allah kata manusia yang dia bagi jadi dalam dunia ni dia tak sama. Seorang dengan seorang tak sama. Dia ni ada kelebihan, dia ni ada kelebihan sini, dia ni ada kelebihan sini, dia ni ada kekurangan sini, dia ni ada kekurangan sini. Kelebihan dan kekurangan yang Allah takdir ada dalam masyarakat kita ni, janganlah ada pihak yang iri hati. Tak boleh tengok orang senang sikit, kita sakit ni, tak tahu pasal apa sakit. Bukan dia ambil harta kita pun. Bukan pernah dia buat naya kita apa pun. Dia usaha dengan tulang 4 kerat, dengan titik peluh dia, dengan minta kepada Allah supaya Allah bagi buka pintu rezeki dekat dia. Dan dia dapat benda tu. Kita nak iri hati, tak boleh. Itu kelebihan Allah bagi kat dia. Dan juga yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah laki-laki perempuan tak boleh iri hati. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu perempuan sudah pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami ni selalu duk dapat setengah aja. Pesaka, orang laki-laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Bila main nak ambil jadi saksi, orang perempuan nak kena 2 orang, orang laki-laki seorang aja. 1 saksi laki-laki sama dengan 2 saksi perempuan. Tidakkah benda-benda ni semua menunjukkan kami orang perempuan ni telah didiskriminasikan? Dia tak gunalah perkataan tu depan Nabi, tapi maksud dia lagu tu. Dia nak pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, awak ni Islam duk discriminate. Islam duk apa nak kata aku Melayu ni. Kami ni orang perempuan Islam suka duk berat sebelah. Pandai. Seolah-olah macam tu. Islam ni pasal apa ni? Duk buat macam ni kat kami ni. Dan kata perempuan ni dekat Nabi, adakah ini juga membawa maksud, bila kami buat satu benda yang orang laki-laki buat, kami dapat setengah pahala. Orang laki-laki dapat 10, kami dapat 5. Adakah macam tu? Kalau dari segi pesaka pun, laki-laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Bila nak jadi saksi, laki-laki seorang, perempuan nak kena 2 orang, baru sama dengan 1 saksi laki-laki. Adakah dari segi pahala pun, kalau kami baca Quran, orang laki-laki pun baca Quran, dia kata, orang laki-laki tiap-tiap 1 huruf dapat 10 pahala, kami tiap-tiap 1 huruf dapat 5 kah? Adakah macam tu? Tanya Nabi. Yalah, dia tak puas hati, dia kena tanya. Tapi taklah sampai macam hari ni jadi woman liberation, hak pembebasan wanita, sampai nak minta semua-semua sekali orang perempuan pun mau sama macam lelaki-lelaki, suruh naik nyok pun dia tahu. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, Allah kata dalam tadi dia kata apa? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan duk iri hati atas kelebihan yang Allah bagi kepada satu pihak dan Allah tak bagi kepada satu pihak. Jangan iri hati. Dia ada cerita, bila aku bagi kelebihan dekat dia, dia ada tanggungjawab banyak. Orang laki-laki dengan kelebihan yang disebut macam-macam tadi ni, tanggungjawab dia banyak. Di antara dia apa? Tanggungjawab mencari nafkah. Tanggungjawab orang laki-laki. Kalau orang laki-laki tak cari nafkah, dia berdosa. Orang perempuan, kalau dia tak mau pergi kerja, dia duduk kerja. Tapi satu hari dia kata dekat suami dia, dia kata, abang, saya dah tak mau kerja dah, saya nak berhenti. Laki dia tak boleh marah dia. Kalau dia nak berhenti kerja, tak boleh marah. Pasal apa? Pasal dia tidak ditugaskan untuk kerja cari rezeki. Kalau lelaki nak bagi, itu hal lain. Tapi kalau dia tak mau, tak boleh paksa dia kerja.
Jadi itu satu keringanan kepada orang perempuan. Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Nabi kata orang perempuan, hampa tak payah pergi berjihad tumpah darah di medan perang. Hampa taat suami. Cukup. Nabi kata, aku jamin hampa syurga. Saya pun mau jadi orang perempuan. Lagi mula baca balik, tu buat suara lembek pula leceh. Tu ada juga golongan hak nak jadi perempuan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu ceritanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak buat zalim kepada siapa-siapa. Allah tidak zalim pada orang lelaki-lelaki, Allah tidak zalim pada orang perempuan. Kalau Allah bagi beberapa kelebihan, keistimewaan pada orang lelaki-lelaki, tanggungjawab dia banyak. Kegagalan dia memenuhi tanggungjawab tu, dia sangkut di mahsyar esok. Oh, jangan ingat kata dia dapat keistimewaan, sana esok istimewa juga tak. Bergantung kepada sejauh mana dia boleh memenuhi tanggungjawab yang banyak itu. Kalau dia boleh penuhi semua tu, sana insya-Allah dia selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali nanti cerita panjang lagi. Firman Allah, lirrijal nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi segala laki-laki itu bahagiannya, yakni pahala daripada barang yang mereka itu usaha berbuat amal, iaitu perang sabilillah dan sebagainya. Dan bagi segala perempuan itu juga bahagian pahala daripada barang yang mereka itu usaha, iaitu daripada taat kepada suami. Pahala sama. Kalau orang laki-laki baca Quran 1 huruf dapat 10 pahala, perempuan baca Quran 1 huruf juga 10 pahala. Cuma untung orang perempuan ni apa dia? Dia tidak dibebankan dengan kerja yang banyak. Dia cuma disuruh taat suami selagi mana suami taat Allah Subhanahu wa taala. Cantik dah. Dan pelihara faraj mereka itu daripada zina. Dan orang perempuan yang kedua apa dia? Dia kena jaga maruah, kehormatan, kesucian diri dia. Jangan dia cemar benda ni. Kemudian dia kata turun ini ayat, tak kala berkata Ummu Salamah. Ini satu hadis lagi. Hak tadi hadis orang lain. Yang ni pula Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Mudah-mudahan kami sekalian ni, yakni perempuan ini, maka bolehkah kami pergi berperang dan dapatlah kami mendapat pahala seumpama orang laki-laki. Ummu Salamah, isteri Nabi. Dia bila duduk dengar ayat, Allah bagi kelebihan banyak sangat kat orang perempuan. Satu hari Ummu Salamah ni terkeluar di mulut dia. Dia kata dekat Nabi. Ummu Salamah isteri Nabi ni terkeluar di mulut dia. Dia kata dekat Nabi. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kami nak turut pergi perang sama dengan orang lelaki-lelaki, supaya bukan orang lelaki-lelaki sahaja boleh mendapat syahid fi sabilillah, kami pun nak syahid fi sabilillah. Boleh tak boleh? Tanya Nabi. Nabi bagi tahu dekat mereka, hampa tak diwajibkan untuk pi semacam mana orang lelaki-lelaki diwajibkan. Begitu. Baik. Firman Allah, was'alullaha min fadlih, dan pohon minta oleh kamu akan Allah Ta'ala daripadanya, yakni daripada kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi kepada hamba-hamba dia. Mintalah bagi suatu kelebihannya itu, seperti mana kafir berhajat memberi dia akan kamu. Ni zaman dulu orang kafir duk tawar macam-macam kepada sahabat Nabi ni, tawar kebendaan, suruh sahabat tinggal Islam, pi balik ke agama kufur ni dengan tawaran-tawaran yang tertentu. Tuhan kata dah, jangan terima tawaran kafir tu, sebab hak aku nak bagi ni lagi berharga daripada yang ditawarkan oleh kafir ni. Firman Allah, innallaha kana bikulli syai'in alima, bahwasanya Allah Ta'ala itu ada ia dengan tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Dan setengah daripada pengetahuan Allah ni apa dia? Tempat yang boleh dikurniakan dan pinta olehmu akan dia. Tu dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bila Tuhan nak kurnia sesuatu pada kita. Kita tak tahu tentang, kadang kita minta satu benda dekat Tuhan, kita rasa duk minta ni setahun dah tak dapat lagi. Allah tahu bila dia nak bagi kat kita. Kita tak tahu. Orang putih, ada satu orang hantar SMS mereka. Saya sedap bunyi. Dia tulis, ni saya tulis balik di sini. Dia kata Allah answers prayers in 3 ways. Dia kata Allah ni dia jawab doa kita 3 macam, dalam 3 keadaan. Satu, dia kata He says yes and gives what you want. Satu, dia kata bila kita minta, Tuhan kata yes, okey, dan dia bagi hak kita minta.
Kita angkat tangan minta ya, tengok-tengok esok lusa dapat tak kita minta tu. Itu satu, Tuhan boleh buat. Yang kedua, he says no and give something better. Kita minta, ya Allah bagilah aku dapat pangkat ni, ya Allah minta bagilah aku dapat pangkat ni. No, Tuhan tak bagi hak kita minta tu. Tahu-tahu dia bagi something better. Dia bagi satu yang lebih baik daripada hak kita minta tu. Tiba-tiba mai satu surat, kita tukar pergi ke jabatan lain, satu yang lebih baik dia ada di sana. Tuhan juga bagi.